KPM. Baru balik kerja. Hari ni rasa macam nak masak ayam goreng, ikan goreng. Kalau buat sayur pun sedap juga ni. Akan beli barang dapur lah. Sempat ni rasanya ni. Okeylah, barang dapur. Mira? Mira ke? Mira! Kak Nancy! Ya! Lamanya tak jumpa. Kak Nancy, apa khabar Kak? Baik. Mira, apa khabar Mira? Mira macam ni lah Kak. Akak duduk di sini ke? Akak duduk di sini. Lah, ya ke? Saya pun tinggal di sini juga Kak. Baru je pindah. Ya ke? Nak beli barang dapur ke Kak? Nak beli barang dapur sebab barang dapur kat rumah dah habis. Elok sangatlah Kak. Mira dah lama sangat tak jumpa, tak berbual dengan Akak. Jomlah Kak, kita boleh berbual sekali. Ya. Jom. Lama tak jumpa, rindulah. Jom Kak, jom. Alah, rindunya Akak. Macam mana sihat sekarang Kak? Okey semua kerja. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM? Anda bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk murid-murid tahun 5 dengan tajuknya Persahabatan yang Sehat. Dan hari ini kita ada seorang guru yang cukup berpengalaman dan merupakan guru penitia, iaitu Cikgu Nur Khairia atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Nancy. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu, sehat? Sihat. Mira, apa khabar? Mira pun sehat Cikgu. Terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini Cikgu ya. Dan tak lupa juga turut serta bersama dengan kami hari ini di studio seorang guru jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Lee Sing Kiat atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Katie. Apa khabar Cikgu Katie? Wah, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah kawan-kawan, hari ini kita nak belajar satu mata pelajaran yang menarik dengan tajuknya Persahabatan yang Sehat. Jadi, dah nama pun persahabatan, adalah sahabat-sahabat baru saya dalam talian. Di manakah mereka? Assalamualaikum, hai! Wah, baiklah Cikgu. Boleh Cikgu Nancy perkenalkan mereka? Okey. Kita perkenalkan adik yang pertama. Adik pertama adalah adik Julia Kristina. Hai Julia. Adik Julia Kristina daripada kelas 5 Intan. Kita ada adik Nur Kaisara binti Muhammad Faizal dari kelas 5 Delima. Okey, hai Kaisara. Lambai sikit mana satu Kaisara ni. Okey, hai. Silakan Kita Cikgu. ada adik Li Huyu daripada kelas 5 Intan. Hai. Baiklah. Kemudian kita ada jemputan seorang daripada SCKT Ladang Coalfield, iaitu adik Kishan Nai. Hai Kishan. Pengawas sekolah tu nampaknya Cikgu. Baiklah, ini kawan-kawan baru saya di dalam talian dari 2 buah sekolah yang berbeza. Salam pengenalan Mira ucapkan kepada semua. Baiklah Cikgu, untuk kita tak buang masa lagi Cikgu, Mira pun teruja nak belajar dengan Cikgu Nancy tentang tajuk kita hari ini. Jom kita mulakan kelas kita. Okey. Pertama sekali, sebelum kita mula, Mira tahu tak apa maksud sahabat? Sahabat? Sahabat tu mungkin kawan yang bersama dengan kita, Cikgu? Betul. Jadi sahabat tu adalah kawan, rakan, taulan. Jadi sahabat ni macam mana kita nak kategorikan dia sebagai sahabat? Adakah sahabat ni dikira sebagai macam saya kawan dengan Mira kira sahabat? Ataupun Mira berkawan dengan orang lain dikira sahabat saya juga. Adakah dikira macam tu? Rasa-rasa Mira macam mana? Mungkin semua boleh jadi kawan tapi tak semua boleh jadi sahabat. Betul. Betul ke Cikgu? Betul. Okey, Cikgu. Sebab untuk sahabat ni kita ada ciri-ciri dan nilai-nilai yang kita perlu terapkan untuk bila kita memilih sahabat. Okey, kalau kita tengok pada standard pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita memahami ciri-ciri persahabatan yang sihat, kemudian kita mengaplikasi kemahiran kecekapan psikososial dalam menjalin persahabatan yang sihat, dan yang ketiga adalah menilai persahabatan yang sihat.
Itu adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Tadi Mira dah terangkan apa dimaksud sahabat kan? Okey, kalau kita tengok pada slide, telah dinyatakan bahawa rakan, kawan, teman dan taulan. Dan sahabat ini juga adalah seorang rakan atau teman yang tidak mempunyai pertalian darah. Tetapi kita anggap macam adik-beradik. Okey. Baiklah, itu untuk maksud sahabat cikgu. Dan cikgu, tadi cikgu ada sentuh juga ciri-ciri sahabat yang baik. Ya. Ciri-ciri sahabat yang baik kita akan bincangkan selepas ini. Kita akan bincangkan selepas ini. Jadi, siapakah sahabat? Sahabat yang macam Cikgu Nancy katakan tadi merupakan seorang rakan atau teman. Baiklah cikgu, ada lagi penambahan dari Cikgu Nancy? Okey, seorang sahabat juga kenalah seorang yang memahami kita dan sanggup berkorban semasa susah dan senang. Bukannya masa senang je. Masa nak pergi membeli belah, ingat sahabat. Tapi bila masa susah tu, kita dah biarkan sahabat tu di tepi. Tak boleh macam tu. Sahabat ni adalah adalah orang yang sentiasa bersama dengan kita, tak kira senang atau susah. Wah, baiklah cikgu. Kalau macam tu, Mira nak tahu dengan lebih lanjut lagi tentang ciri-ciri sahabat yang baik dengan Cikgu Nancy. Tetapi kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana tahu kawan-kawan semua. Kembali selepas ini hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sahabat, untuk selamanya bersama, untuk selamanya kau dan aku. Sahabat, untuk selamanya setia. Baiklah, kembali kita di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Hari ini kawan-kawan, kita belajar satu tajuk yang cukup menarik, iaitu persahabatan yang sehat bersama-sama dengan Cikgu Nancy. Baiklah cikgu, di segmen ini apa perkongsian daripada cikgu? Okey, untuk segmen ini kita akan belajar tentang ciri-ciri persahabatan yang sehat. Dia ada banyak ciri-ciri. Apakah ciri-ciri yang akan kita sentuh pada hari ini? Sambil pada masa yang sama, kita ada kad. Wow. Kita ada Papan ganjaran? Papan ganjaran untuk murid-murid untuk kita lekatkan bintang. Tetapi kita hari ini kita tak gunakan bintang. Hari ini kita gunakan bunga. Wah, bunga. Selalu pakai bintang kan. Kali ini kita guna bunga. Boleh. Okey. Kerana sahabat itu ibarat bunga yang mekar, betul ke cikgu? Betul. Bunga tu kan indah. Betul. Luarlah cikgu, jom kita. Okey. Sekarang ni kita tengok ciri-ciri persahabatan yang sihat. Okey, ciri-ciri persahabatan sihat terdiri pada yang pertama adalah ikhlas. Okey, ikhlas. Sentiasa ikhlas membantu rakan yang berada dalam kesusahan. Setiap kali apabila berada dalam tak kira berada dalam situasi apa sekalipun, kadang-kadang ada sesetengah kawan tu dia hanya berminat untuk membantu, kalau kawan ataupun bukan membantu, untuk bersama dengan seseorang tu apabila seseorang tu senang saja. Dia dapat hiburan, tetapi apabila berlaku dalam kesusahan, sahabat tu melarikan diri. Jadi kalau membantu pula, ada yang membantu secara ikhlas. Dia tak kisah pun kalau nak bagi dari segi RM1, harta, masa, tak pernah nak mengungkit. Tapi ada di antara kawan yang tak ikhlas, bila bergaduh sikit dia mula mengungkit dengan RM1 yang dikeluarkan, masa yang telah diluangkan bersama-sama dengan kawan yang tadi itu. Jadi sebab tu kalau kita nak cari ciri-ciri persahabatan yang sihat, kita kena cari ikhlas adalah salah satu daripada ciri-ciri persahabatan yang sihat. Okey, yang kedua, berbudi pekerti.
Okey, berbudi pekerti dalam tingkah laku dan bersopan dalam percakapan. Mira cikgu. perasan tak? Ada tak kalau cikgu berkasar dengan Mira? Tak ada cikgu. Kita kena sentiasa bersopan santun dalam percakapan, berbudi pekerti. Betul. Kemudian, okey. Yang ketiga adalah bersangka baik. Bersangka baik dengan rakan. Kenapa kita kena bersangka baik? Kalau rakan-rakan tu tak kira apa yang dia buat, dia bagi makanan ataupun dia tolong kita. Kalau kita bersangka tidak baik, semua apa yang dilakukan tu menjadi satu wasangka. Dia akan menimbulkan rasa tidak baik dalam diri seseorang. Jadi kalau ada perasaan begitu dalam seseorang, macam mana kita nak berhubung baik dengan rakan kita tadi? So, kena ada bersangka baik. Kalau Mira nampak saya first pandangan pertama, apa dia? Saya rasa macam cikgu merupakan orang yang boleh dipercayai, seorang yang baik hati, boleh membantu. Macam tu cikgu. Kan? Bukan seorang yang garang ke? Oh, bukan. Jadi maksudnya kita kena ada benda itulah pada kawan-kawan kita, cikgu. Ya, kita kena sentiasa bersangka baik. Kita jangan bersangka buruk dalam setiap apa yang dilakukan oleh rakan kita. Bersangka baik. Dan kita pun akan jadi gembira, ceria. Betul. Sentiasa berfikiran positif terhadap orang lain ya. Baiklah cikgu. Okey, yang keempat ialah hormat menghormati. Hormat menghormati ni bukan setakat hormat menghormati antara rakan-rakan, tetapi kita juga harus menghormati barang kepunyaan rakan. Apakah perasaan Mira sekiranya saya mengambil barang Mira tanpa kebenaran? Mira agak kurang senang dengan perbuatan tu, cikgu. Jadi kita hendaklah sentiasa hormat. Jadi kalau kita nak pinjam, contohnya kalau saya nak tengok handphone Mira lah, saya nak tengok telefon bimbit Mira, saya akan cakap, Mira boleh tak saya pinjam nak tengok sekejap? Jadi adakah Mira akan bagi saya? Kalau dia minta dengan secara baik, pastinya saya akan beri secara baik juga, cikgu. Jadi begitulah. Kita haruslah menghormati antara satu sama lain, bukan setakat hak saja. Kalau contohnya kalau saya nak pergi ke, macam tadi kita pergi pasar raya kan. Kalau saya nak pergi dekat bahagian makanan kering, manakala Mira nak masuk ke makanan basah, saya tak nak pergi ke bahagian makanan basah. Jadi bila saya ajak Mira, Mira tak nak. Tapi saya paksa juga Mira. Adakah saya menghormati hak Mira? Macam tidak, cikgu. Mira mesti rasa macam tak bestnya. Tak syoknya keluar dengan dia ni. Dipaksa saya ikut dia mana-mana pergi kan. Jadi kita haruslah menghormati. Seandainya Mira hendak pergi ke bahagian barang basah, saya nak pergi ke bahagian barang kering, kita boleh berpisah sementara. Kemudian kita berkumpul balik apabila kita telah selesai mendapatkan barang yang kita kehendaki. Baiklah, itu untuk hormat menghormati. Setakat ni kawan-kawan dan Mira macam mana? Jelas ke tak jelas penjelasan daripada Cikgu Nancy? Kalau jelas boleh tak bagi mini love macam ni? Kawan-kawan Mira? Maksudnya mereka peka dan jelas dengan penjelasan daripada cikgu. Baiklah cikgu, seterusnya. Seterusnya, sebelum kita nak pergi yang ke seterusnya, adik-adik di rumah dia kena dengar betul-betul. Sebab nanti kita ada soalan untuk adik-adik yang berada di rumah. Ya. Okey. Kita tengok ciri-ciri persahabatan yang seterusnya. Setia kawan. Kesetiaan dalam persahabatan dan tidak mengkhianati kawan. Contohnya lah, Mira dengan saya kena tangkap. Kena tangkap bukan kena tangkap apa, kena tangkap keluar daripada kelas. Kalau orang yang tak ada setia kawan, dia akan cakap, ni Mira lah ajak saya keluar. Mira rasa macam mana? Padahal kan sama-sama bersetuju nak keluar. Tiba-tiba saya cakap, Mira ajak saya keluar sebab tu saya ikut dia keluar. Kalau Mira tak ajak saya tak keluar. Jadi itu tak setia kawan. Okey. Tak setia kawan. Kalau setia kawan ni, kalau betul-betul salah, dua-dua mengaku. Kami bersalah cikgu sebab kami keluar daripada kelas tanpa kebenaran. Baiklah. Kalau kita membantu sahabat dalam kesusahan, cikgu, adakah itu dikira setia kawan juga? Ya. Dia dikira sebagai setia kawan.
Sebab dia ada, dalam setia kawan ni dia besar. Dia bukannya kecil. Jadi yang murid-murid tahun 5 perlu tahu adalah kesetiaan dalam persahabatan dan tidak mengkhianati Kawan. rakan. Baik. Seterusnya cikgu? Okey, yang seterusnya adalah bersikap positif. Tadi Mira ada sebut tentang bersikap positif kan? Okey, sentiasa menyokong tindakan yang baik. Tindakan yang baik yang dilakukan oleh rakan. Tetapilah, andai kata kalau rakan tersebut melakukan sesuatu yang tidak baik, adakah kita akan menyokong? Kita dengar kalau kita tanya murid kita boleh cikgu? Boleh? Kita Tak ada dengar masalah. pendapat mereka. Apa kata kita tanya Kaisara? Kaisara, sokong ke tak sokong kalau kawan buat perbuatan yang tak baik? Tak sokong lah. Tak sokong lah. Tak sokong lah. Jadi kalau seandainya kalau macam kawan tu dia membuat sesuatu yang baik, kita haruslah menyokong. Jangan ada perasaan lain. Kita kena bersikap positif. Kenapa saya cakap jangan ada perasaan lain? Sebab ada kadang-kala bila kita kawan kita mencapai sesuatu kejayaan, kita berasa apa? Bangga, seronok. Kita sepatutnya berasa bangga kan sebab bersikap positif. Kalau bersikap negatif, apa dia? Kita rasa iri hati, cikgu, dengki. Betul. Itu paling senang. Tapi kalau nak bersikap positifnya paling susah. Jadi tetapi kita kena terapkan pada diri kita, sebab kita bukan bersahabat dengan satu orang. Betul. Kita bersahabat dengan ramai. Kita tak tahu yang mana satu yang akan setia dengan kita, yang ikhlas dengan kita. Tetapi kita janganlah amalkan benda yang tidak baik. Kita amalkan benda yang baik supaya kawan-kawan lain pun kalau dia tengok, baiknya dia ni, saya nak ikutlah. Betul. Boleh jadi role model. Dan kalau kita bersikap positif pun, hati kita akan lebih tenang. Ya, lebih tenang dan kita lebih Gembira, ceria. Okey. Kita dah habis dah dekat bahagian ciri-ciri persahabatan yang sihat. Sekarang ni adalah ruangan untuk soalan. Mira dah bersedia? Saya dah bersedia, kawan-kawan saya dah bersedia untuk disoal dengan Cikgu Nancy. Dah bersedia? Suaranya? Sedia? Dah sedia. Sedia. Okey, sedia. Okey. Adik-adik di rumah boleh tolong tulis tak kejap lagi? Sedia. Tolong tulis ya. Okey, soalannya ialah senaraikan ciri-ciri persahabatan yang baik. Senaraikan ciri-ciri persahabatan yang baik. Mira, tadi kita ada 6 ciri-ciri persahabatan yang baik. Mira ingat tak setiap satu? Mira ingat, cikgu. Tetapi adakah adik-adik di rumah ingat? Adakah mereka ingat? Kalau nak tahu mereka ingat ke tak, jom kita tengok jawapan kawan-kawan Mira dalam talian. Adik dah siap tulis? Adik dah Boleh siap tunjuk? tulis dah? Boleh tunjukkan jawapan anda? Kishan Okey. macam dah siap, cikgu? Tolong angkatkan jawapan, kita nak tengok. Kita nak tengok. Wow. Okey. Okey, Julia angkat jawapan. Julia, dah siap tulis dah? Pakai ayat pendek je, tak payah nak pakai ayat-ayat panjang. Okey. Siapa yang dah siap tulis, boleh tunjukkan jawapan mereka dan kita minta mereka bacakan. Boleh, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Siapa yang dah siap? Boleh. Tadi tunjuk. Kishan Nai dah siap kan? Apa kata kita minta Kishan bagi jawapan yang pertama dahulu? Okey. Silakan, Kishan. Ikhlas membantu rakan yang di dalam kesusahan, berbudi pekerti dan sopan santun, menghormati hak dan barang rakan, bersangka baik, sentiasa bersikap positif sesama rakan, setia kawan. Okey, Kishan pergi baca semua sekali apa yang ditulis. Okey, apa kata kita tengok jawapan daripada Julia pula? Julia. Julia dah tulis belum? Julia dah. Tolong angkatkan jawapan Julia. Ya, Julia dah tulis jawapan. Boleh bacakan, Julia? Julia baca, Julia. Bersangka baik, sentiasa bersikap baik, setia kawan, berbudi pekerti. Okey, bagus. Kaisara pula. Silakan, Kaisara. Besar. Besar? Okey. Oh, tak apa.
Setia kawan. Apa lagi? Bacakan. Kaisara. Memberi komin. No. Memberi komitmen dan meluangkan masa. Okey, itu adalah salah satu daripada ciri-ciri persahabatan yang baik. Wow. Walaupun kita tak terangkan. Ya. Maksudnya Kaisara telah memberi satu jawapan yang di luar kotak. Betul, di luar kotak. Hebat. Okey, seterusnya cikgu daripada Lee Hui Yu. Li Hui Yu. Silakan. Boleh bacakan. Sentiasa bersikap positif sesama rakan. Sentiasa bersikap positif sesama rakan. Ya, okey. Betul cikgu Sekarang ni kita nak tetapkan bintang. Bunga. Bunga. Ya, silap tadi. Bunga. Kita nak tetapkan bunga. Okey. Warna kuning kita letakkan Kishan. Kishan layak mendapat satu bunga. Wah, tahniah Kishan. Kemudian Julia warna biru pun layak mendapat satu bunga. Wah, tahniah. Kemudian adik Lee Hui pun mendapat satu bunga. Satu bunga. Baiklah. Manakala adik Kaisara mendapat dua bunga. Oh, dua bunga. Kenapa Kaisara dua bunga, cikgu? Sebab Kaisara memberi jawapan yang di luar kotak. Maksudnya jawapan yang kita tak senaraikan pun. Wah, hebatlah. Syabas saya ucapkan kepada semua kawan-kawan Mira. Berjaya kumpul bunga. Baiklah cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi aktiviti menarik daripada Cikgu Nancy. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, sahabat merupakan individu yang cukup dekat dengan diri kita. Kita mencipta memori bersama, kita berkongsi kegembiraan dan juga kesedihan bersama dengan mereka. Dan hari ini kita akan belajar tentang persahabatan yang sihat bersama-sama dengan Cikgu Nancy. Di segmen ini kan Cikgu, Mira nampak ada banyak sangat peralatan atas meja ni Cikgu. Apa yang kita nak lakukan ni? Oh, hari ini kita nak buat projek sikit. Projek kita mudah sahaja. Kalau Mira pergi ke pasar-pasar raya, kadang-kadang Mira boleh nampak benda-benda ni dijual di pasar raya. Tetapi hari ni kita tak nak beli. Okey. Hari ni kita nak buat sebab bila kita buat, dia adalah lebih bermakna. Kalau kita bagi pada orang yang kita sayang. Ya. Jadi, okey. Di sini cikgu ada sediakan contoh-contoh yang murid-murid cikgu buat. Okey. Kita ada penanda buku. Kita ada kad Selamat Hari Sahabat. Jadi kalau kita tengok dia ada macam-macam bentuk yang terdapat di atas papan ni. Jadi sekarang ni kejap lagi kita nak minta murid-murid kita di rumah untuk membina kad Selamat Hari Sahabat. Wow. Kad ataupun penanda buku, pilihlah yang mana satu kan. Kalau dalam banyak-banyak kad ni kan yang mana satu Mira berkenan. Okey, kalau kad Mira berkenan yang ada sebelah situ cikgu, macam hamster ke tu? Mana? Macam ada Ni. hamster ke? Comel. Ini penanda buku. Penanda buku. Ya. Oh, okey, itu penanda buku. Kalau untuk kad, Mira suka yang berwarna purple yang berada di tengah-tengah itu. Ya, yang ini. Ya. Ini dicipta oleh salah seorang anak murid saya. Jadi kalau kita tengok dia buat kad memang Kreatif, mudah. ya. Kreatif. Dia gunakan apa yang dia ada di sekeliling dia. Tak perlu nak beli. Tapi kalau Mira dapat
kad macam ni kan daripada daripada orang yang Mira sayangi, apa perasaan Mira? Wah, Mira rasa sangat terharu cikgu kerana mereka bagi tu sebagai tanda peringatan kepada kita kan? Ya. Rasa Okey. dihargai. Sekarang ni di atas meja kita ada banyak peralatan ataupun barang-barang yang digunakan untuk membuat kad. Tugas Mira hari ini dan adik-adik di rumah hari ini adalah untuk membina kad ucapan. Kad ucapan selamat hari Hari guru pula. Sama hari sahabat, sama hari guru pula. Hari guru dah lepas. Sekarang kita nak menyambut hari Sahabat. Okey. Jadi Mira kena cipta satu kad untuk selamat hari sahabat. Manakala kawan-kawan kita di rumah, adik-adik di rumah yang menonton pun boleh juga menyertai bersama-sama membina kad ucapan. Kad ucapan selamat hari sahabat. Sama ada nak buat kad ucapan boleh, nak buat penanda buku boleh, nak buat macam hamster ni pun boleh. Tak ada masalah. Baiklah. Hamster cute kan? Comel sangat cikgu. Jadi kan cikgu, kalau mereka nak buat tu apa bahan dan peralatan yang diperlukan cikgu? Peralatannya mudah sangat. Kita hanya perlukan kertas. Baiklah, kertas. Kertas. Kita perlukan pensel warna ataupun pen warna. Pen warna. Kita perlukan stiker. Baiklah. Kalau ada stiker, kita boleh guna stiker. Kalau tak ada stiker, kita boleh gunakan hasil kertas yang kita dah tebuk. Oh. Ada di atas meja Mira. Baiklah, ini antara kertasnya. Kertas-kertas yang ditebuk mengikut bentuk-bentuk yang telah yang mengikut pattern, bentuk-bentuk pada puncher. Kemudian kita ada perkataan selamat hari sahabat di atas meja tu pun Mira boleh gunakan dan adik-adik di rumah pun boleh menggunakan kreativiti sendiri macam mana nak mengolah kad ucapan dan penanda buku. Baiklah. Bergantung kepada kreativiti murid kan? Baiklah cikgu. Kalau nak guna kertas surat khabar, kita potong-potong dia boleh ke cikgu? Kita Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Boleh guna barang-barang yang terbuang. Kita boleh guna semula. Majalah lama. Kan? Jadilah teknik collage nanti kita tampal-tampal di atas kad kita. Betul. Baiklah. Jadi macam mana cikgu langkah kerjanya? Langkah kerjanya, murid-murid di rumah boleh mulakan dengan memikirkan dahulu apakah bentuk kad yang hendak dicipta. Sama ada berbentuk segi empat, bulat, love, semua boleh berbentuk hati. Kemudian daripada situ mula menulis selamat hari sahabat. Macam ni, selamat hari sahabat. Kemudian dah boleh dekorasikan kad tersebut. Itu adalah tugas-tugas murid di rumah. Dan Mira pun sama, ada tugasan Mira juga di atas meja. Wow. Okey. Pada masa yang sama, cikgu pun nak terangkan nilai-nilai persahabatan yang sihat. Tadi ciri-ciri. Ya. Sekarang kita nak belajar tentang nilai. Okey, murid-murid di rumah dah boleh mula membuat kad dan penanda buku. Okey. Nilai-nilai persahabatan yang sihat. Okey, kita ada beberapa nilai-nilai persahabatan sihat. Yang pertama adalah menghormati. Yang kita telah belajar tadi, menghormati itu terdapat di dalam ciri-ciri, betul? Betul. Menghormati hak diri, menghormati rakan. Kemudian yang kedua adalah ambil berat. Ambil berat bukan setakat ambil berat tentang diri sendiri. Kita pun kena ambil berat tentang rakan-rakan kita juga. Okey, kalau kita tak ambil berat, apa yang terjadi pada rakan kita, kita buat tak peduli. Betul. Jadi nanti bila kita buat tak peduli, sekiranya kita ditimpa masalah, apa yang akan berlaku? Kalau orang tak ambil peduli, tak ambil berat tentang diri kita, apa yang kita rasa? Kita akan rasa sedih. Betul. Kan? Jadi sama juga. Kita hendaklah mengambil berat tentang diri rakan supaya orang lain pun boleh mengambil berat tentang diri kita. Sebab untuk kawan ni, sahabat yang baik ni, dia bukan satu hala. Betul. Dia adalah dua hala. Okey, yang ketiga ialah bertolak ansur. Bertolak ansur dalam membuat keputusan. Ada di antara rakan-rakan kita ni, kalau kita tengok murid-murid sekolah kan, bila nak buat keputusan je, ikut saya. Dengar cakap saya. Apa yang kawan-kawan lain akan rasa?
Rasa tak seronok lah macam tu. Mesti rasa tak seronok kan. So, jadi bila dah jadi macam tu, tu dikira bertolak ansur ataupun tidak? Kalau macam tu, nampak macam tidak bertolak ansur, cikgu. Macam satu pihak kan? Ya, macam pentingkan diri sendiri. Autokratik, sendiri. Jadi kalau macam tu, bila kita cakap bertolak ansur dalam membuat keputusan, kita kenalah mendengar dahulu jawapan-jawapan ataupun keputusan-keputusan rakan-rakan di sekitar kita. Kemudian apabila kita telah mendengar pendapat dan keputusan daripada semua rakan, kita pertimbangkan yang mana satu lebih baik. Yang lebih baik itulah yang kita akan jadikan sebagai contoh ataupun dijadikan sebagai panduan kita. Okey, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat ialah komitmen. Ingat tak tadi siapa yang jawab tentang komitmen? Ada murid kita jawab, Kaisara, cikgu. Kaisara. Ya, jadi komitmen ini adalah memberi komitmen dan meluangkan masa. Jadi bila kita berkawan ni, bukannya kita duduk dalam bilik, baca buku, dengar radio ataupun apa saja tau. Bila berkawan ni, maksudnya kita kena ada orang dengan kita. Jadi kawan ni sahabat. Jadi kalau dengan sahabat, kalau kita duduk je dalam bilik, tak keluar, tak tegur, rasa macam mana? Mesti rasa pelik kan? Betul. Kawan tu mesti terasa macam, kenapa dia ni tak nak tegur? Saya ada buat salah ke? Ataupun saya mengganggu ruang dia ke? Kan? Jadi, bila kita cakap meluangkan masa tu kadang-kadang bukannya sepanjang masa. Bukan sepanjang masa. Dia masa-masa tertentu. Maksudnya kan, kita murid-murid sekolah rendah, biasalah nak buat apa mesti tanya Ibu bapa atau guru? ya, ibu bapa atau guru. Kalau ibu bapa beri kebenaran, baru kita Pergi. buat dan pergi. Kalau ibu bapa tak bagi kebenaran, kita pun duduklah diam-diam. Jadi anak yang baik. Okey. Yang kelima adalah simpati. Bersimpati dan bertimbang rasa sesama rakan sekiranya berlaku sebarang masalah ataupun musibah. So, jadi bersimpati ni, bertimbang rasa ni, maksudnya kalau kawan kita tu menghadapi masalah. Contohnya lah, kita bagi contoh, okey, kalau budak-budak ni masalahnya biasanya terlupa bawa duit. Terlupa bawa duit. Kalau nak bagi duit sendiri pun tak ada kan. Satu hari saya bawa mungkin RM2. Mira mungkin bawa RM3. Lepas tu duit Mira hilang. Saya sedih. Sebab Mira kehilangan duit, tapi saya nak bagi duit saya, nanti saya tak boleh makan pula. Apa yang saya boleh buat? Mudah je, cikgu. Kita boleh bersipati dengan caranya mungkin kita boleh berkongsi makanan bersama. Betul. Pandai Mira. Tapi kan bintang untuk Mira tak ada. Oh, tak apa, cikgu. Ya, bintang untuk adik-adik je yang ada. Untuk Okey, Mira tak ada. boleh. Tapi jawapan Mira memang terbaik. Okey, Terima kasih, cikgu. kita boleh berkongsi makanan dengan rakan. Okey, yang terakhir adalah empati. Empati ni berempati sesama rakan. Rasa-rasanya apa maksud empati ni? Adakah empati ni sama dengan simpati? Tidak sama, cikgu. Tidak sama. Sebab ejaannya tak sama kan? Tapi okey, empati ni maksudnya kita menyelami perasaan rakan kita. Menyelami. Kita faham perasaan dia. Kita menyelami perasaan dia. Dan kita sedar akan kedudukan perasaan dia. Itu maksudnya empati. Dah boleh? Dah boleh, cikgu. Okey. Sekarang ni, adik-adik di rumah. Dah siap belum dengan kad dan penanda buku? Bagaimana? Sambil-sambil dengar penjelasan daripada cikgu. Kishan cepat. Dia siap angkat tangan lagi. Okey. Bagus adik Kishan. Kita nak minta mereka tunjukkan ke belum lagi, cikgu? Ya, kita nak minta dia orang tunjukkan. Boleh. Okey, boleh tak kawan-kawan saya tunjukkan kad ucapan Hari Sahabat anda? Angkat semua. Ke ada yang buat penanda buku? Wah, ada yang buat penanda buku jugalah. Cantiknya. Wow, cantiknya. Masing-masing kreatif. Betul. Boleh kita minta murid kita bentangkan hasil karya mereka, cikgu? Boleh? Okey, kita bermula dengan Kishan terlebih dahulu, cikgu. Boleh. Okey. Adik Kishan. Adik Kishan buat apa? Saya buat kad. Kad ucapan. Kad ucapan tu adik Kishan nak bagi pada siapa tu? Kepada sahabat karib saya, Atish. Siapa nama?
Matish. Matish. Kenapa Kishan nak bagi kad tu pada dia? Kerana dia adalah rakan karib saya dan dia suka meluangkan masa dengan saya. Okey, bagus adik Kishan. Okey, sekarang ni kita nak dengar daripada adik Julia pula. Julia. Adik Julia tadi buat apa? Saya buat kad. Buat kad. Okey. Adik Julia, boleh tak tunjuk kad tu dulu? Wah, ada rama-rama Ada lah. rama-rama. Cantiknya. Biasa. Murid-murid perempuan memang rama-rama itu tidak tinggal. Okey. Adik Julia nak bagi kad pada siapa? Dekat kawan baik saya, Afrina. Afrina. Okey. Adik Julia, kenapa adik Julia nak bagi kad pada Afrina? Apa baiknya Afrina? Afrina ni susah senang selalu bersama saya. Oh, bagus. Kemudian kita ada adik Kaisara. Kaisara buat apa Kaisara? Tunjuk Kaisara. Macam penanda buku tu. Okey. Jangan lupa unmute mic. Nanti tak dengar suara Kaisara. Penanda buku ya Kaisara? Saya buat penanda buku. Kaisara nak bagi siapa tu? Saya nak bagi kawan baik saya, Laila. Laila. Kenapa nak bagi kat Laila? Sebab dia jadi kawan baik saya sejak dari tahun 1. Wow. Sekarang tahun 5. Tahun 5 setia kawan. 5 tahun dah bersahabat. Hebatnya. Betul. Okey. Adik kita yang terakhir adalah adik Li Hui. Silakan. Wei. Adik Li Hui. Adik Li Hui buat apa? Penanda buku. Okey. Adik Li Hui buat penanda buku ni untuk siapa? Jangan lupa unmute mic. Tak dengar suara. Wei. Okey. Saya buat untuk kawan baik saya, Julia. Julia. Julia satu kelas dengan Julia yang ada dalam skrin ke yang satu yang kat mana ni? Yang dalam skrin. Oh, yang dalam skrin. Comelnya. Bagi dekat Julia. Okey, kenapa nak bagi dekat Julia tu? Kerana dia best friend yang pertama saya. Oh, lah, best friend yang pertama. Kawan baik yang pertama. Oh, bagusnya. Ya, bagus Tak lah. sangka dia orang kawan baik. Maksudnya Julia tu pun nanti bagi dekat Yui kan? Okay. Tapi tadi Julia cakap dia nak bagi kat siapa? Kat kawan baik dia. Dia nak bagi pada Afrina. Tak apalah, kalau sama-sama kawan 3 orang kan cikgu? Ya, betul. Okey. Jadi kat sini kita nampakkan hasil budak-budak. Apa kata kita tengok hasil daripada Mira dekat studio. Baiklah, sebelum bagi Mira tunjuk hasil Mira ni kan cikgu, ada ke bunga-bunga persahabatan untuk mereka cikgu? Ada. Jadi setiap yang ada di skrin ni semua dapat berapa cikgu? 1 bunga. Wah, tahniah. Mira akan tampalkan bunga-bunga untuk mereka semua. Okey, lepas Mira tampal bunga ni, Mira pun nak tunjuk hasil karya Mira juga cikgu. Yang Mira dah sediakan. Okay. Ya, dalam sibuk-sibuk Mira bercakap sempat dia membuat sempat. Okey, Mira pun nak bagi kad ucapan selamat Hari Sahabat dekat sahabat karib Mira. Jatuh. Terjatuh pula. Maaf ya. Okey. Ini dia. Maafkan saya terjatuh pula. Okey. Siapa cikgu? Ya, siapa sahabat karib Mira? Okey, sahabat karib saya namanya Mia. Kalau saya Mira, dia Mia. Saya dah bersahabat berkawan dengan dia hampir 18 tahun cikgu. Wow, dari kecil lamanya. sangat lagi. Ya. Tapi kenapa
Mira setia dengan Mia. Kenapa? Kerana dia pun ada ciri-ciri sahabat yang baik yang macam mana Cikgu Nancy dah terangkan tadi. Baiklah Cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama-sama dengan Cikgu Nancy dan juga murid-murid dalam talian serta Cikgu Katie selaku Cikgu Jurubahasa Isyarat. Tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot tahap 2 di Didik TV KPM tentang persahabatan yang baik. Bersama Mira lagi iaitu Cikgu Nancy serta murid-murid dalam talian kita pada hari ini. Baiklah Cikgu, segmen ini apa aktiviti yang kita nak lakukan Cikgu? Okey, untuk segmen ini kita nak minta murid-murid untuk senaraikan apakah dia nilai-nilai persahabatan yang sihat. Sebab nilai-nilai tadi dia ada banyak. Memadai sekiranya kalau murid tersebut dia boleh nyatakan satu nilai yang dia ingat. Okey. Okey, kita mulakan dengan adik Li Hui Yi. Dalam banyak-banyak nilai yang adik Li Hui Yi dah tahu, dah pelajari, apakah nilai yang adik Li Hui Yi boleh terangkan? Menghormati diri dan hak rakan. Okey, menghormati diri dan hak rakan. Rasa-rasa ada tak tu dalam nilai kita tadi? Ada Cikgu? Ada. Bagus. So, kemudian kita akan beralih pula kepada adik kita yang seterusnya iaitu adik Kaisara. Kaisara? Adik Kaisara, apakah nilai yang adik Kaisara ingat? Setia kawan. Setia kawan. Ada tak? Setia kawan ada Cikgu. Setia kawan ada? Ada, tapi setia kawan tu macam ciri-ciri sahabat yang macam baik. ciri-ciri sahabat yang baik. Ini nilai. Nilai? Nilai. Boleh tak cuba lagi adik Kaisara? Tadi Kaisara ada bagi tahu jawapan ni yang Cikgu Nancy kata di luar kotak. Apa jawapan tu? Memberi komitmen dan meluangkan masa. Betul. Memberi komitmen dan meluangkan masa. Sebab kita ni bila berkawan dengan orang, kita kena luangkan masa kan? Betul. Dia tak boleh macam awak-awak saya. Kalau awak-awak saya, kita kawan tak? Kalau saya kita tak kawan. Kita tak kawan. Mesti ada dinding kat tengah kan? Okey. Adik Kishan pula. Kishan? Satu saja adik Kishan. Nilai bertolak ansur dalam membuat keputusan. Okey, bertolak ansur dalam membuat keputusan. Betul? Betul. Okey, jadi bertolak ansur tu pun terdapat di dalam nilai-nilai persahabatan yang sihat. Kemudian kita nak adik yang terakhir iaitu adik Julia. Bersimpati dan bertimbang rasa sesama rakan sekiranya berlaku sebarang musibah. Okey, bersimpati dan bertimbang rasa sekiranya berlaku sebarang musibah. Rasa ada tak? Itu sudah semestinya ada. Betul. Tanya. So, tanya kepada keempat adik kita yang bergugemit dengan kita hari ini. Kesemuanya memang terbaik. Wah, tanya semuanya. Bagi tepukan dekat diri anda. Jadi kalau Hebat. kita tengok bintang bunga yang didapati pun tak ada yang kurang kan. Mesti 2 dan ke atas. Wow. Semuanya baik.
Baik cikgu, kita nak minta sedikit kesimpulan daripada cikgu terlebih dahulu ataupun kita minta murid lah terlebih dahulu. Boleh cikgu? Boleh. Apa kata kalau kita panggil adik Kaisara. Kaisara. Okey. Silakan Kaisara. Apa yang adik Kaisara boleh simpulkan? Apa yang adik Kaisara belajar pada hari ini? Persahabatan itu di mana kita sama-sama memahami antara satu sama lain. Ada saat susah ataupun senang, saling membantu. Okey, itu daripada adik Kaisara. Dia dah siap tulis. Okey. Kita nak dengar seorang lagi daripada hero kita. Boleh cikgu? Satu-satunya hero. Satu-satunya hero, Kishan. Apa yang adik Kishan dapat pada hari ini? Saya dapat apa maksud sahabat dan ciri-ciri persahabatan dan nilai-nilai sahabat yang baik. Okey. Terima kasih Kishan. Kita nak dengarkan lagi dua tapi kita minta tinggal Julia dan juga Lee Hui Yu. Betul cikgu? Betul. Okey, Julia boleh Julia? Bagi sedikit rumusan. Apa yang Julia dapat pada hari ini? Hari ini saya dapat belajar tentang persahabatan yang sihat. Persahabatan yang sihat. Ada tak apa-apa yang Julia terkenang daripada persahabatan yang sihat ni? Yang teringat, yang ada tak benda yang sama berlaku di sekolah? Ada? Ada. Adakah adik Julia akan memperbaiki diri sendiri dari segi persahabatan tu? Ada Ada. Ada. Wah, okey. baguslah. Baiklah. Dan seterusnya kita nak minta pendapat daripada Lee Hui Yu. Apa yang dia dah belajar hari ini? Saya dah belajar maksud sahabat dan ciri-ciri dan nilai-nilai. Wah, baiklah. Tahniah. Nampaknya mereka dapatlah cikgu apa yang cikgu ajar pada hari ini. Dan cikgu, bagaimana prestasi keseluruhan mereka pada hari ini? Prestasi keseluruhan murid kita pada hari ini adalah yang terbaik sekali. Sebab apa? Satu, murid kita tahu apa maksud sahabat yang baik. Yang kedua, dia boleh menciri-cirikan apa dia persahabatan yang baik. Kemudian dia boleh mengenal pasti nilai-nilai persahabatan yang baik. Dari segi pembinaan kad tadi kan, sekurang-kurangnya adik kita tahu macam mana nak hargai rakan-rakan dia di luar sana. Betul tu. Tahniah semuanya, hebat. Okey, dan kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka kan cikgu, di mana mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Mereka boleh dapatkan sumber rujukan di portal Delima. Sumberku. Ya, seperti mana yang telah tertera di kaca TV anda semua. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nancy atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat kepada adik-adik semua. Terima kasih kepada mereka yang menonton dan juga Cikgu Katie atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini. Ingatlah, sahabat itu mungkin tak selalu kelihatan umpama bintang tetapi ia selalu ada. Jadi memuliakan sahabat itu adalah perkara yang sangat dituntut dalam setiap agama kerana ia merupakan sesuatu perkara yang mulia. Terima kasih cikgu. Hargai dah sahabat kita. Saya Syamira Nazir. Kita jumpa lagi di slot menengah. Bukan menengah cikgu, di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Bye. Assalamualaikum.